Masa saya kecil-kecil dulu, kawan-kawan saya panggil saya Cina pasal mata saya sepet dengan kulit saya cerah. Mat Cina, Mat Cina, Lutfi Cina, Lutfi Cina. Disebabkan ramai kawan saya adalah Melayu, saya rasa macam tersisih lah. Rasa macam aku ni daripada kaum lain. Tapi bila saya balik rumah nenek saya is a Chinese Muslim, dan bila saya start kawan dengan kawan daripada bangsa-bangsa yang lain, saya rasa tak ada apa yang nak dimalukan bila dipanggil Cina. Orang Cina pun forever. Jadi saya dah tak malu bila diejek ataupun dipanggil Cina. Malah kadang-kadang saya dengan bangganya bercakap Mandarin, Cantonese, kadang-kadang Korea. Semua orang patut sedar kaum dan warna kulit bukanlah pilihan kita sendiri. Takkanlah dulu masa mak kita duk mengandung kat kita, mak kita tanya, "Baby, nanti baby nak jadi kaum apa? Nak jadi Melayu Tak nak Melayu, hidung kemek. Nak jadi Cina? Tak nak, mata sepet. India Tak nak juga, kulit gelap. Habis tu nak jadi apa? Nak jadi orang putih, hidung tinggi, mata besar, kulit cerah." Saya akan meneruskan dengan topik yang seterusnya, iaitu peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Etika amatlah penting dan perlu diamalkan oleh setiap individu. Dengan mengamalkan etika dalam kehidupan seharian akan memberikan impak yang positif kepada kita. Saya akan kongsikan 3 jenis etika utama, iaitu etika masyarakat, etika negara dan etika sejagat. Mari kita teruskan dengan etika yang pertama, iaitu etika masyarakat. Etika masyarakat merupakan panduan dan prinsip-prinsip moral yang dipersetujui dan diterima oleh sesebuah masyarakat. Justeru itu, setiap individu perlu mematuhi dan mengamalkan etika masyarakat. Nilai yang diterima dalam sesebuah masyarakat akan mewujudkan persefahaman dan seterusnya mengekalkan keharmonian. Etika yang seterusnya, etika negara. Etika negara adalah nilai-nilai etika dan moral yang perlu ada dan diamalkan oleh setiap rakyat di dalam sesebuah negara. Pelanggaran terhadap nilai etika dan moral akan berhadapan dengan tindakan undang-undang yang berkaitan dengan negara berkenaan. Etika negara penting sebagai petunjuk kematangan rakyat negara berkenaan dalam menguruskan kehidupan seharian, daripada peringkat bawahan maupun pemimpin atasan. Etika yang ketiga ialah etika sejagat. Etika sejagat adalah etika yang diterima dan diamalkan di peringkat antarabangsa. Negara-negara di seluruh dunia boleh berurusan antara satu sama lain dengan adanya etika sejagat. Dengan ini, secara tidak langsung, keamanan dapat dicapai apabila etika sejagat diamalkan di peringkat antarabangsa. Itu sahaja dari saya. Rakan saya akan menyambung topik yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Syahmi Iskandar, nombor matrik A19141. Hari ini saya akan membincangkan tentang topik saya yang seterusnya, iaitu topik 8.3 yang bertajuk Kesedaran Nasional dalam Tanggungjawab Sosial. Kesedaran nasional bermaksud memahami atau mengetahui tentang bangsa kita sendiri, kebangsaan dan identiti. Maksud tanggungjawab sosial pula adalah suatu kewajipan dalam sesebuah pihak dalam membuat keputusan dan mengamalkan tindakan yang penting dan perlu demi menjaga kebajikan dan kepentingan masyarakat. Antara kesedaran nasional yang sering kita amalkan di negara ini adalah hidup bermasyarakat. Ianya menjadi salah satu kebiasaan antara setiap orang
dan tidak seorang pun yang ingin hidup tanpa ditemani oleh sesiapa. Antara contoh-contoh hidup bermasyarakat yang sering kita amalkan adalah hidup berjiran, melibatkan diri dalam sesebuah program ataupun organisasi, berteman, bekerjasama, tolong-menolong antara satu sama lain. Bak kata pepatah Tun Dr. Mahathir Mohamad, jika kita masyarakat tidak mempunyai kesedaran sivik, maka masyarakat berupaya menjadi kucar kacir. Oleh itu, tanggungjawab sosial ini menjuruskan kepada peningkatan keupayaan seseorang individu dari semua aspek. Oleh itu, setiap individu haruslah bertanggungjawab meningkatkan kesedaran dalam menjalankan kewajipan masing-masing. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Saya akan serahkan topik seterusnya kepada rakan saya. Terima kasih. Saya akan mengupas tentang tanggungjawab sosial dalam dan luar negara. Yang pertama, tanggungjawab diri sendiri. Diri sendiri merujuk kepada kesanggupan seseorang untuk memikul tanggungjawab dan melaksanakan tugas dengan sempurna. Selain itu, kita mestilah menjadi ejen moral untuk memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh mana-mana pihak. Seterusnya, interaksi dan kerjasama. Interaksi dan kerjasama sangat penting disebabkan kita duduk dalam satu masyarakat yang pelbagai kaum. Diseru, kita mestilah saling bantu-membantu dan saling tolong-menolong antara satu sama lain. Dan juga manusia saling memerlukan antara satu sama lain. Sebagai contoh, kita hidup berjiran dan hidup bermasyarakat. Jiran ialah sekelompok masyarakat setempat yang tinggal berhampiran antara satu dengan lain. Jiran diibaratkan sebagai saudara kandung tempat kita mengadu tatkala berada dalam kesusahan atau hendak mengadakan majlis keramaian. Jiran yang baik ibarat cubit peha kiri, peha kanan pun terasa amat sukar ditemui. Jadi, kita mestilah memupuk semangat kejiranan supaya dapat mewujudkan masyarakat yang prihatin dan membentuk masyarakat yang bersatu padu dan penyayang. Sekian sahaja daripada saya. Rakan saya yang seterusnya akan menyambung pada topik yang berikut. Melatih belia agar lebih berkemahiran dalam aktiviti kesukarelawan itu antara tujuan utama Youth of Super Happiness YOSH di bawah Yayasan Dana Kebajikan Muslim Malaysia YDKMM yang telah melebarkan program mereka sehingga ke Perlis. Pada hari pertama pelancarannya di Kampung Seberantuk P Kuala Perlis, program sukarelawan ini mendapat sambutan yang baik. Program mendapat sambutan baik golongan belia selain mampu membangunkan masyarakat luar bandar. Ini merupakan satu platform untuk kita ni sekali lagi memberdayakan kemampuan dan juga potensi yang ada pada seorang belia tu, bukan sahaja dari segi pendidikan tetapi dia mampu untuk bersosial dengan masyarakat. Saya difahamkan bahawa program spesial Bagi Adu Kuala Perlis, Nur Azam Karab, program memasuki kampung Subawam ini amat dialu-alukan. Pada majlis ini, beliau turut melancarkan pembukaan sukarelawan YOSH peringkat Perlis buat kali pertama. YOSH dan juga YDKMM aktif di beberapa negeri lain, turut nampak di beberapa negara seperti Indonesia, Mesir dan New Zealand.